Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan hai semua. Terima kasih kerana anda sudi singgah ke channel saya. Okey, sebelum anda membangunkan profil ataupun drawing anda tu kepada 3D part ataupun 3D solid, anda perlu memenuhi dua syarat ini terlebih dahulu. Apa dua syarat ni? Syarat pertama adalah profil ataupun drawing anda tu perlulah dijoinkan terlebih dahulu menjadi satu part, dan kedua, profil tersebut perlulah berada dalam keadaan close profile ataupun close object. Jadi di dalam video ni saya akan terangkan apa arahan yang boleh diguna pakai untuk kita join ataupun kita combinekan 2D profile itu menjadi satu sebelum ia dibangunkan kepada 3D. Jadi jom kita pergi ke AutoCAD. Let's go. Mari kita lihat kenapa 2D profile yang kita buat tu perlu di close ataupun dicantum terlebih dahulu sebelum kita membangun 2D profile tu kepada 3D part. Kena anda lihat dekat sini saya ada dua kotak yang sama, yang membezakan dia. Bila saya klik satu line ni, saya select satu line ni, hanya satu line ni saja yang diselect. Tapi bila saya select line yang di sebelah kanan ataupun kotak di sebelah kanan, keseluruhan kotak ni diselect. Okey, saya tukar kepada home view. Saya cuba bangunkan kotak ni kepada 3D. Okay, saya select kotak ni ataupun keseluruhan line ni, enter, saya klik. Anda lihat dia akan ada satu kotak-kotak yang banyak, yang kecil-kecil macam tu. Okey, tapi bila saya bangunkan yang di sebelah kanan dia tu, di sebelah atas dia tu kepada 3D, dia nampak kosong kotak-kotak dia. So di sebelah bawah atau di sebelah kiri ni adalah dipanggil surface, dan di sebelah kanan adalah 3D solid. So kita boleh tengok dia punya visualize dia. Saya tukar kepada realistic, anda nampak dia akan ada satu hollow di tengah-tengah dia. Ada satu hollow, tapi yang ni dia solid semua dia. Jadi sebab tu 2D profile tu perlu dicantum terlebih dahulu sebelum kita bangunkan apa-apa profile tu kepada 3D part. Kalau anda nak detect dia nampak ataupun nak detect daripada peringkat awal tu, anda nampak bila anda bangun tu dia nampak kotak-kotak kecil macam ni, yang kecil-kecil macam ni, ini adalah surface. So ini bermakna 2D profile anda tu ada masalah, sama ada daripada tak di close terlebih dahulu ataupun tak bercantum terlebih dahulu, ataupun mungkin ada masalah-masalah lain untuk dijadikan di solid macam di sebelah kanan ni. Okey, jom kita tengok apa features ataupun arahan yang boleh diguna pakai sebelum kita bangunkan 2D profile kita tu kepada 3D solid. Okey, jom kita tengok. So dekat sini dia ada 4 features ataupun 4 arahan yang anda boleh guna pakai untuk bangunkan ataupun untuk closekan keseluruhan objek itu kepada close profile, ataupun bahasa mudah dah kita nak cantumkan profile kita tu menjadi satu profile. Contohnya kat sini anda klik satu line ni saja yang diselect, yang 3 ni tak diselect. So dia ada 4 arahan ya. Antara arahan yang pertama adalah edit. Anda boleh gunakan edit ataupun nama full name ni adalah edit polyline. So dekat sini anda boleh, kalau anda nak tengok dia punya ribbon, dia dekat modify ni, anda pergi dekat 2D home tu, anda pergi dekat modify, dan dekat sini edit polyline, ataupun dia punya short command ni adalah edit. Jadi sebelah kanan ni adalah join, J for join. Anda boleh guna J for join. Dia punya ribbon ni anda boleh pergi dekat sini. Ni ada dia J ni. Oh, join. Dia lambang bertemu arrow tu. Tu nama dia join. Jadi nombor 3 ni adalah region. Region ni dia ada kat draw. Dia klik draw ni, dia akan duduk di bawah ni. Dia ada region. Okay, yang last sekali adalah boundary. Boundary duduk dekat hash ni. Nama dia boundary. So keempat arahan ni anda boleh guna pakai untuk cantumkan ataupun untuk combinekan anda punya profile sebelum anda bangunkan kepada 3D.
Itu antara syarat sah untuk kita bangunkan sesuatu profil kepada 3D. Syaratnya adalah anda perlu cantumkan terlebih dahulu. Kita tengok arahan pedit dulu. Okey, arahan pedit anda boleh gunakan ribbon ni dekat yang saya beritahu tadi. Ini pedit dia. Okey, ataupun anda menggunakan short command ataupun shortcut dia PE enter. So dekat sini dia tanya select polyline ataupun multiple. Okey, sekarang ni saya nak select banyak lah. Sebab kalau kita satu-satu leceh, saya ambil M for multiple, enter. So, bila saya dah ambil M tu, dia suruh kita select objek. Okay, yang ni objek yang saya nak cantumkan. Dan saya enter. Lepas tu dia bertanya lagi, kita nak art ataupun convert line, art and spline to polyline. Yes, kita nak convert line kita ni kepada polyline. Saya ambil yes lah, enter lagi. Lepas tu dia akan keluar. Dekat bawah ni kalau ada anda onkan dia punya dynamic input dia ni, dia ada banyak dekat sini lah. Okay, ataupun anda boleh tengok dekat bawah tu dia ada close, open, join, weave, fit, spline, decurve, L-type gen, reverse atau undo. So sekarang ni saya nak join, saya ambil J for join. Okay, lepas tu enter the first distance. So sekarang ni saya ambil kosong lah, enter, and then enter lagi kalau dah confirm. Lepas tu anda klik je. So objek ni ataupun profile ni dah bercantum. Itu pedit. Okay. Untuk join, anda boleh ambil dekat modify. So anda ambil arrow ni, ataupun anda nak pakai short command ni adalah J for join, enter. Dah select je, enter. So dia klik pun dah dijoinkan. Itu untuk join. So kita pergi kat region pula. Region dia punya dia punya ribbon ataupun icon dekat sini, dekat modify di sebelah kiri tu, ataupun anda menggunakan short command atau shortcut dia reg, enter. Saya select semua ni, enter. Saya klik, so, semua dah bercantum. Okay, boundary pula anda boleh gunakan dekat sini. Hash ni anda ambil boundary ataupun short command atau shortcut dia adalah bo, enter. Dia akan keluar satu box macam ni. Lepas tu island detection semua ni saya biarkan standard. Lepas tu object type saya ambil polyline. Dia ada banyak lagi lah region atau polyline. So, disebabkan saya punya ni tak bercantum. Sebab kalau region dah bercantum dah. So tak perlulah saya nak guna region lagi. So saya ambil polyline. And then current viewport, yes, current sekarang ni lah. So saya ambil OK. And then saya akan klik di dalam ruang ni. Jangan diklik di luar, klik di dalam ni. And then klik. Lepas tu dia dah highlight tu, enter je. Okay, bila dah highlight boundary ni, dia akan keluar lagi satu profile. Saya cuba movekan dia. Dia akan keluarkan satu profile. Profile yang di sebelah kanan ni dah bercantum. Di sebelah kiri ni masih lagi single-single. Forever alone. Alright. So, keempat-empat ni kita dah boleh bangun dia kepada 3D. Tapi kita bangun dia kepada 3D. Ambil ni, klik yang ni, klik yang ni, dan klik yang boundary ni. Okay. Anda lihat, semua ni dah dibangunkan kepada 3D solid punya part. So kita tengok visualize dia, realistic. Semua dah dibangun kepada 3D solid. So tak ada lagi surface. Okay, jadi yang mana satu yang kita guna pakai? Kalau tanya saya secara peribadinya, pedit ni saya jarang guna pakai lah. Sebab dia punya arahan tu dia banyak tanya, leceh lah. Nak kena pilih multiple, nak kena pilih, lepas tu kena select, lepas tu kena join, nak kena pilih join pula. Jadi di pertanyaan dia banyak. Saya jarang menggunakan pakai PE. Tapi bukanlah mengatakan tak boleh guna langsung, boleh. Cuma dia punya pertanyaan tu yang melecehkan saya lah. Okay. Paling kerap yang saya guna pakai untuk saya bangunkan 3D, saya akan memilih region. Dan region kalau tak boleh, saya akan pilih join. Kalau join pun tak boleh guna pakai, barulah saya akan menggunakan boundary. Tapi secara keseluruhan, masalah yang saya temui ataupun saya guna untuk settlekan masalah saya ni, saya akan gunakan region. Kebanyakan untuk saya bangunkan part-part 2D profile saya akan menggunakan region. Ya, apa sebab saya lebih tumpu ataupun lebih menggunakan region berbanding join? Okey. So dekat sini saya ada profile, dua profile yang sama. Di sebelah kiri saya menggunakan join, J for join. Saya select, enter.
Di sebelah kanan saya menggunakan region. Saya select, enter. Okey, apa yang membezakan di antara join dengan region? Join ni, kalau anda klik profile ni, so saya bawa ke sini, turun ke bawah, dia masih lagi boleh diedit. Sebab join ni dia akan convertkan 2D profile anda, line tu dia akan convert kepada polyline. So anda still boleh modify lagi, sama ada nak convert kepada art. Contohnya anda nak convert kepada art, bawa cursor anda ke grid point ni, jangan klik apa-apa, so anda pilih convert to art. So dia akan ubah profile anda tu kepada art. So berbeza dengan region pula. Region ni kalau anda klik, anda ubah, so dia akan berubah keseluruhan objek tu, anda tak boleh modify dah. Dan grid pula, kalau anda lihat kat sini dia ada 3 grid, 1 per 3 grid kat sini. Kalau anda lihat lah, 1, 2, 3. So tapi dekat sini dia ada 1, 2, 3, 4 grid saja. Dan kalau kita lihat dia punya view dia dalam keadaan 3D, saya tukar dia kepada realistic. So anda lihat, yang menggunakan region dia akan convert siap-siap kepada surface. So makna kata permukaan ni ready untuk dibangunkan kepada 3D, dia akan jadi surface siap-siap. So anda terus boleh extrude lah. Okay. Jadi kalau anda extrude kat sini, region dengan join ni dah join sekali, yang ni pun dah join sekali. So anda extrude. Okay. Macam saya cakap, untuk bangunkan kepada 3D, profile tu perlulah bercantum terlebih dahulu. Okay, saya klik yang region ni, enter. So dia nampak jadi solid. So saya ambil yang ni pula, join ni pun dah bercantum. Okay, saya extrude, klik, enter. So, kenapa dia masih lagi ada kosong ataupun ruang kat sini? Sedangkan part tu dah bercantum. Tapi kalau lihat balik kepada 2D wireframe, kita ubah kepada 2D wireframe, macam saya cakap, kalau kita nampak kotak kecil-kecil ni, dia adalah surface, dia bukan 3D solid. Sebab apa? Walaupun dah bercantum, masih lagi kita bangun tu, dia akan jadi surface. Ok, mari kita detect dia punya masalah dia. Kita tengok apa masalah dia. Saya undo balik. Okay. Kita zoom dekat area-area sini. Kalau kita tengok, rupanya yang join ni dia ada gap. So syarat untuk bangunkan profile ataupun sesuatu profile kepada tadi, part tu perlu bercantum dan perlu di close. So disebab tu dipanggil close profile. So dia tak boleh open profile. So dekat sini dia ada open profile. So J ni dia akan cantumkan profile kita, tak kisah sama ada close ataupun tidak. Jadi berbeza dengan region. Contohnya saya ambil region, saya explodekan region ni, enter. Okay, contohnya saya bawa dia 0.5. Okay. So dekat sini kita ada gap, kita ambil 0.5. Okay. So dekat sini kita ada gap. So kalau kita buat profile macam ni, kalau kita nampak dia macam tak ada apa-apa masalah lah. So saya ambil J for join, saya select. Part ni nampak macam dah bercantum, tapi bila kita extrude dia akan ada kotak-kotak kecil-kecil tu. So jadi akan profile. So kita kena detect, kita carilah masalah apa dekat profile kita ni. Tapi kalau kita menggunakan region, contohnya saya akan menggunakan region, REG, enter. Saya select semua ni, enter. So dekat bawah tu dia akan beritahu, anda lihat kat sini, so dia beritahu REG, enter. Saya select sekali lagi, saya klik, enter. So masuk dekat sini dia beritahu zero region created, maksudnya tak ada objek yang di regionkan. So bila kita tengok kat sini tak region. Jadi region ni perlu part tu bercantum ataupun point itu di closekan terlebih dahulu, barulah dia boleh region. Jadi pada peringkat awal ni kalau anda menggunakan region tak boleh guna pakai. So anda dapat daripada permulaan tu anda dapat tahulah rupanya ada masalah dekat profile. Tapi kalau anda gunakan join, terus menggunakan join, lepas tu anda nak bangunkan 3D, tiba-tiba dia akan jadi surface. Jadi anda kena undo balik lah. Jadi sebelum kita bangunkan kepada 3D, saya lebih suka menggunakan region. Sebabnya bila saya regionkan dia, enter, saya klik tak boleh, bermakna profile saya ni ada masalah.
ada masalah. So saya kena carilah ataupun kita filletkan baliklah. Contohnya saya fillet rider, saya ambil kosong, enter. Saya klik yang ni, saya klik. So dia dah close dah. So barulah saya boleh region. Select, enter, klik. So dia dah menjadi satu close object. So barulah kita boleh bangunkan kepada 3D. Sebab tu saya kata saya lebih suka menggunakan region berbanding join. Join ada sesetengah part saja yang saya akan guna join. Okey, kita tengok. Dekat sini dia ada gap. So kalau saya nak menggunakan join, tak ada masalah. Dia akan join, tapi bila kita bangunkan dia akan jadi masalah. So dekat sini saya boleh close dulu. Klik yang ni, saya klik yang ni. So barulah saya menggunakan join ataupun region. REG, select. So dia akan mencantum. REG, saya select semua ni. Klik. So dia akan mencantum, kita boleh bangunkan kepada 3D. Okey, dekat sini so sama juga, saya region, saya select, saya klik. Oh, masih ada masalah lagi. So saya kena carilah masalah dia. So ada gap, so saya fillet radius kosong, enter, saya closekan dulu. Okey, bila dah close, anda boleh gunakan region lah. Enter. Nampak? So anda boleh extrude. So dekat sini saya region, saya select, tak boleh. Okey, saya tengok kat sini ada close. Oh, okey. Saya join. Sorry, saya filletkan dia. Lepas tu saya ambil join. Okey, klik. Pun tak boleh juga. So dia akan jadi satu macam ni. Contohnya kalau anda ambil join pun tak boleh. Okey, saya ambil J for join. J, saya klik, enter, tak boleh. Region pun tak boleh. REG, saya ambil region, enter. Region pun dia tak mahu mencantum. Saya ambil J for join, klik semua ni pun tak mahu mencantum. Okey, ada masalah. Barulah saya akan menggunakan boundary. BO, saya malas nak fikirlah. Dia punya gap tak mana kalau profile yang melibatkan profile yang banyak-banyak tu. Malas nak fikir. Saya gunakan boundary, saya klik dalam dia, enter. Saya keluarkan profile yang baru. Settle masalah saya. And then saya boleh terus bangunkan kepada 3D. Yang mana yang dah bercantum tu kita boleh bangunkan kepada 3D. Okey. Jadi keempat-empat arahan ni anda boleh guna pakai. So syarat untuk kita bangunkan 3D adalah profile yang kita buat tu perlu terlebih dahulu bercantum. Ataupun dipanggil close profile. Barulah kita bangunkan kepada 3D. Jadi anda boleh menggunakan keempat-empat arahan ni, tak ada masalah. Tapi kalau tanya saya secara peribadi, saya lebih suka menggunakan region berbanding join dan boundary. Cuma ada setengah part tu perlu menggunakan join terlebih dahulu. Dan ada part yang tak boleh kita nak jumpa. Kita join pun tak boleh, region pun tak boleh. Barulah last choice saya akan pakai boundary. Okay. Jadi itu saja pandangan saya mengenai features ataupun arahan yang boleh digunakan pakai untuk kita membuat close object. Jadi saya harap adalah sedikit manfaat ilmu untuk anda yang menonton. Kiranya anda suka dengan video ni, jangan lupa like, comment dan share. Macam biasa, sekiranya anda ada pertanyaan, komentar dan kritikan, anda boleh saja ajukan perkara tersebut di ruang komen. Sekiranya ada pertanyaan, insyaAllah saya akan cuba jawab sekadar kemampuan dan kefahaman saya. Jadi saya akhiri video ni dengan Assalamualaikum. Bye bye.